malam yang pertama lagi Allah SWT sudah janjikan keampunan. Belum lagi malam-malam yang lain, belum lagi malam Lailatul Qadar. Maka malam yang pertama itu sahaja Allah SWT telah meningkatkan kerinduan kita kepada bulan Ramadan, bahawa Allah SWT menjanjikan, wahai umat Nabi SAW, malam yang pertama Ramadan adalah malam penganugerahan keampunan walau sebesar mana pun dosa kamu. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sidang muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah SWT janjikan pengampunan yang besar. Di dalam sebuah riwayat menyebutkan bahawa pada malam yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala akan membelenggu jin dan juga syaitan-syaitan yang durjana dan dicampakkan mereka ke dalam lautan supaya tidak mengganggu puasa umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan keampunan yang besar kepada umat Nabi SAW. Malam pertama Ramadan adalah malam penganugerahan keampunan yang besar. Bermakna malam yang pertama lagi Allah SWT sudah janjikan keampunan. Belum lagi malam-malam yang lain, belum lagi malam Lailatul Qadar. Maka malam yang pertama itu sahaja Allah Subhanahu Wa Taala telah meningkatkan kerinduan kita kepada bulan Ramadan, bahawa Allah SWT menjanjikan, wahai umat Nabi SAW, malam yang pertama Ramadan adalah malam penganugerahan keampunan walau sebesar mana pun dosa kamu. Tetapi dalam sebuah riwayat menyebutkan bahawa seorang hamba Allah itu tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dia masuk dalam bulan Ramadan dengan beberapa perbuatan yang dia tak dapat tinggalkan, yang dia tidak bertaubat daripadanya, yang dia tidak selesaikan perkara-perkara tersebut sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka saya ingin menarik perhatian para sidang jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, untuk kita membereskan perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sebelum tiba dalam bulan Ramadan. Kalau tidak, kita terlepas pengampunan yang besar. Allah sudah menawarkan tawaran pengampunan yang besar, tapi kita tidak sambut dengan menyelesaikan perkara-perkara yang dapat menghalang kita mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dapat menjadi penghalang pengampunan. Rasulullah kata orang ini masuk dalam bulan Ramadan tetapi tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, anak yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Dia masuk dalam bulan Ramadan, sebelum itu dia ada pertelingkahan, dia ada pergaduhan, ada perbalahan dengan ibu bapanya sendiri, tetapi dia tidak meminta maaf daripada ibu bapanya. Dia tidak menyelesaikan masalah-masalah yang menyebabkan tercalar hubungan antara anak dan ibu bapa. Dan anak itu terus-menerus ego dengan ibu bapanya dan juga derhaka kepada kedua ibu bapanya. Anak yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, tidak mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala apabila masuk bulan Ramadan. Yang kedua adalah golongan yang memutuskan silaturahim. Silaturahim adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan ahli keluarga kita, yang mempunyai kaitan darah dan juga kaitan hubungan kekeluargaan yang diikat secara pernikahan. Mereka itu adalah silaturahim kita. Dan kadang-kala ada perbalahan, kadang-kala ada persengketaan yang berlaku antara saudara mara, antara sepupu sepapat, antara adik-beradik, antara pakcik, makcik, pak ngah, mak ngah, pak long, mak long, pak uda, mak uda, pak teh, mak teh dan sebagainya. Maka bulan Ramadan tiba untuk kita bersihkan hati kita daripada segala kebencian dan permusuhan antara saudara mara. Di sini kita ingin jernihkan hati kita. Kita ingin masuk bulan Ramadan dengan penuh kerinduan, dengan suatu bentuk kejernihan jiwa kita, kejernihan kalbu kita. Kita ingin bersihkan. Kita tidak ingin lagi tertinggal karat-karat dan kotoran-kotoran kebencian, permusuhan sesama Islam. Ini kan lagi saudara mara kita, orang-orang yang mempunyai hubungan silaturahim dengan kita. Maka kita bereskan, kita settlekan segala perbalahan, segala pergaduhan, segala persengketaan. Kita settlekan,
Kita jangan tunggu mereka minta maaf, kita minta maaf kepada mereka. Kita yang memberi salam pertama kepada mereka. Kita yang break the ice. Jangan sampai berjela-jela, berpanjangan tidak bertegur sapa. Seseorang itu terhalang daripada mendapat rahmat Allah, daripada pengampunan Allah, sekiranya dia terus-menerus memutuskan silaturahim. Dan yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah peminum arak. Seseorang yang suka mabuk, suka togak, suka minum botol arak dan sebagainya. Tetapi masuk bulan Ramadan menyebabkan dia tak boleh tinggalkan lagi arak, dia tak boleh tinggalkan lagi mabuk. Ramadan yang tiba adalah Ramadan yang penuh kesucian, dia masuk dalam bulan yang penuh suci. Tetapi dia tidak dapat sucikan hati dia daripada perkara-perkara yang haram dan juga maksiat. Maka orang yang seperti ini masuk dalam bulan Ramadan masih juga mabuk, masih juga sibuk dengan araknya, tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita taufik dan hidayah untuk menjauhkan penghalang-penghalang ini daripada mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.